Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang dijanjikan, okey kita bakal menghadapi pentaksiran diagnostik PDPR Jadi kita nak tengok ulang kaji fungsi sikitlah. Okey. Okey, jadi dalam fungsi ni ada banyak benda awak belajar dalam fungsi ni. Ni cikgu ambil dalam buku teks je. Itu fungsi awak belajar tentang tanda-tanda fungsi. Okay, awak belajar tentang tanda-tanda fungsi di mana awak kena tahu siapa itu objek dan siapa itu image. Awak belajar anak panah dengan graf perwakilan. Awak belajar di tingkatan 2 lagi. Okey, awak ada fungsi diskrit, selanjar, lepas tu awak belajar fungsi gubahan, awak belajar fungsi songsangan. Dan ada syarat-syarat dia lah. Okey, semua ni awak dah belajar. Okey, jadi kita nak tengok fungsi. Okey, apa itu fungsi? Okey, yang awak tahu tadi fungsi itu kalau kita nak tulis dia contohnya fx sama dengan 10x tambah 1. Okey, ini adalah fungsi. Okey, di mana? Okey, di mana x ini merujuk objek dan 10x tambah 1 ini merujuk image. Okey, so itu adalah fungsi kan? Okey, di mana objek itu boleh jadi apa-apa saja. Okey, jadi sekarang ni f objek dia X. Sebab tu image dia 10X tambah 1. Sebab apa? Objek dia adalah X. Sekarang ni kalau lah objek awak tu A. Bermakna FA lah katakan. So apa akan berlaku jawapan dia? 10A tambah 1. Awak ganti je tempat X tu dengan A. Okey, kalau objek awak sekarang 1. So apa yang berlaku? 10 darab 1 tambah 1. Okey, which is dia dapat 11. Awak ganti saja tempat X itu, X objek itu dalam tempat image dan awak gantikan nilai X. Okey, itu sajalah fungsi. Okey, dan awak tahu fungsi, awak dah belajar daripada tingkatan 2. Okey, fungsi. Macam mana kita nak kata benda tu fungsi? Okey, kita kata dia fungsi, okey, dia ada 2 syarat fungsi. Okey, yang pertama hubungan dia mestilah 1, 1. So dia akan fungsi. Yang kedua, hubungan dia mesti banyak 1 pun fungsi. A kita tengok yang belakang saja. Okey, fungsi ni kalau nampak belakang dia mesti 1. Maksudnya dia berapa banyak objek boleh jadi. Tapi image dia 1 saja. Okey, sebab tu 1, 1 ataupun banyak 1. Okey, itu adalah fungsi. Selain pada itu, awak kena tahu macam mana awak nak menentukan fungsi. Cara lain lah selain pada awak tahu hubungan dia, iaitu nama dia adalah ujian garis mencancang. So kalau orang tanya macam mana nak menentukan fungsi itu, kita pakai ujian garis mencancang. Nama dia mencancang, okey, ataupun menegak lah. Kena faham menegak. Jadi macam mana kita nak tentukan dia fungsi atau tak, iaitu jika garis mencancang memotong graf. Ayat dia mesti betul memotong graf hanya pada satu titik. Memotong graf hanya pada satu titik. Okey? Okey, barulah kita panggil dia fungsi. Kalau dia potong banyak titik, dia bukan fungsi. Okey, contoh ini adalah fungsi sebab dia potong satu titik. Ini bukan fungsi. Sebab apa? Dia potong ada 2 titik. Okey, so apa lagi awak kena tahu? Cikgu nampak masalahnya bila dia suruh tentukan domain, kodomain dan julat. Okey, awak kena tahu jawapan dia boleh jadi berbeza sebab dia bergantung kepada jenis graf yang awak dapat. Okey, contoh ini gambar rajah anak panah. Okey, kalau awak nampak kat sini awak nak senaraikan domain, kodomain dengan julat ketiga-tiga ni mesti ada curly bracket. So awak senaraikan macam ni sebab awak boleh baca. Okey, sama ada dekat B. B pun jadual ni awak boleh baca. So awak senaraikan. Tetapi bila dekat C dia adalah graf. Okey, dia graf awak tak boleh baca. Dia hanya bagi 3 dia bermula ni. X dia sifar sampai 3. So, awak tak boleh baca. Awak tak tahu pun setiap pada tu berapa. Sebab tu cara kita tulis dia X di antara sifar dengan 3. Okey, termasuk cara menulis dia lah. Kodomain. Kodomain kita tengok F. Itu kodomain dia berapa? Kodomain dia adalah daripada 2 hingga 6. Sebab paling rendah 2, paling tinggi 6. Okey, so dia sama je dengan julat. So, cara nak tulis tu pastikan awak tahu. Ada yang awak tulis senaraikan, ada yang awak tak senaraikan. Okey, bergantung pada jenis graf yang awak dapat. Okey, naik fungsi gubahan. Okey, fungsi gubahan. So, awak nak gubah fungsi itu. Okey, so sekarang ni kita tengok kalau kita ada beberapa jenis fungsi. So, dekat sini contoh kita ada fungsi F, kita ada fungsi G. Okey, tapi fungsi gubahan ni kalau kita nampak tak? Kita buat F dulu, lepas tu baru kita buat G. Tapi kita tak panggil FG. Okey, bermakna daripada P, dia terus nak pergi
R, kita tak panggil FG, tapi kita panggil fungsi GF. So kena tahu, bila fungsi GF ini bermakna dia akan buat F dulu, baru dia buat G. Okay, nama fungsi dia GF. Tapi awak buat apa? Buat F dulu, baru buat G. Kena faham maksud fungsi gubahan. Okay, contoh soalan ni. Dalam gambar rajah anak panah ni, fungsi F memetakan kepada set PQ. Nampak? F ini untuk P bagi Q. Dan G pula daripada Q nak pergi R. So, soalan dia, tentukan fungsi F. So, apa fungsi F? Fungsi F adalah Fx. Okay, ini adalah kita punya objek. Okay, bersamaan dengan imej kita 3x. Ini adalah fungsi F. Okay, tapi dia tanya apakah fungsi GF? Maksudnya G nak pergi F. Jadi, fungsi dia apa? GFx. Okay, itu kita akan buat fx dulu. Dan apa hasil dia? Apa jawapan last dia? 2x tolak 7. So, kena faham macam mana cara nak tulis fungsi gubahan. Okay. Benda penting lagi dalam fungsi gubahan ni adalah kita nak mencari fungsi diberi gubahan. Dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis kat sini. Okay. Yang pertama adalah kita panggil dekat sini huruf. Huruf. Okey, cikgu pakai ni lah. Same letter. Okey, same letter. Satu lagi, different letter. Okey, tu ke cikgu eja ni ya? Okey, same letter. Okey, apa maksud same letter tu? Okey, contoh dekat sini kita ada F. Nampak dia dah bagi F. Dia nak suruh cari fungsi G. Dia nak suruh cari G dalam FG. Okey, maksudnya yang dia bagi adalah F dengan FG. So, nak cari siapa? Cari G. So, sebab ni lah same letter. Nampak tak? F dengan F. Different letter ni macam mana? Okey, dia bagi F. Lepas tu dia bagi GF. Awak jangan tengok belakang. Okey, sekejap. Salah ni, cikgu tak patut tulis macam tu. Okey, kan cikgu tulis macam tu, salah faham. Okey. So, kalau cikgu susun, macam ni. GF. So, kalau tengok F dengan G dekat depan dia. Same letter tak? Tak kan? Dia sama lah juga. Dia tetap nak cari G. Tapi ni nama different letter. So, kita ada cara dia yang berbeza. Same letter macam mana? Different letter macam mana? Okey, same letter adalah benda yang paling senang. Okey, iaitu apa? Awak ambil saja balik. F dalam F. Salin balik dalam F. Ada GX. Di mana bersamaan 2x tolak 7. Ni dia dah bagi. Salin saja balik. Okay. So, awak tahu. Dalam F ada x. So, sebab tu dia x tolak 2. Sekarang dalam F awak ada gx. Okay. Maksudnya tempat x awak diganti oleh gx. Sebab itu dia jadi gx tolak 2. Patutnya x tolak 2 kan. Sekarang gx tolak 2. Sebab apa? Dalam F ada gx. Okay. Bersamaan 8x tolak 7. Ni salin saja balik. Okay, nampak? Yang ni ambil balik je pada atas, salin balik. So, kita kan nak cari apa dekat sini? Apa aim kita? Kita nak cari G. So, cari je lah G. Okay, so dapat jawapan. Okay. Next, different letter. Different letter ni yang tricky sikit lah. Okay, F dengan G. Okay, di mana, again, kita salin balik. Dalam G ada F, sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 5. Ni salin balik. Dari tadi dalam F ada G. Sekarang dalam G ada F. So, siapa F kita sekarang? Kalau macam tadi, ganti je GX. Sekarang F tu ada. So, kita kena ganti. F kita adalah X tolak 2. Nampak? Okay, dia ganti dekat sini. GX tolak 2. Iaitu siapa? Fx kita adalah X tolak 2. So, kita tak boleh nak cari sekarang ni. Sebab kita nak GX. Tapi sekarang kita ada G dalam kurungan X tolak 2. Kita tak boleh kembangkan. Jadi apa yang kita buat? Kita let. Kita andaikan. Kita katakan. Kita gantikan. Kita tak nak X tolak 2 ni. Kita ganti dengan satu unknown. So Y. Y sama dengan X tolak 2. Okay. Supaya apa? Nanti dia akan jadi kat sini GY. Okay. Kenapa kita jadikan X ni perkara rumus pula? Sebab kita nak gantikan nilai X. Sebab tu dia jadikan pula X sama dengan Y tambah 2. So, sekarang kita dah jadi GY. So, GY sama dengan. Okay. So, kalau nampak dalam ini, dia ada X kuasa 2 tambah 3X tolak 5. X. Tempat X semua kena ganti. Iaitu Y tambah 2. So, boleh gantikan. Kembangkan. Okay, dapatlah macam ni.
Ni dah habis dah, dah kembang, tak tahu nak buat apa, dah habis dah. Tapi tak boleh dah tinggal jawapan GY sebab dia nak GX. Jadi tulis saja balik, gantikan tempat Y dengan X. Jadi GX sama dengan, gantikan saja balik. Ini bukan ganti, berganti je nama dia. Y pergi X, itu je. Okay, so dapatlah jawapan ini. Okay, GX sama dengan X kuasa 2 tambah 7X tambah 5. Okey, terakhir fungsi songsang. Nama dia songsang. Songsang tu apa? Terbalik saja. Okey, kalau sebelum ni awak cari F. Okey, nampak tak dekat sini? F, X sama dengan Y. Ini yang biasa dia. Tapi sekarang songsang. Songsang. So, songsang dia terbalik. Dia akan jadi F, Y sama dengan X. Itu adalah fungsi songsang. Okey, kalau tadi dalam fungsi, hubungan dia boleh jadi satu-satu, banyak satu. Okey, dia adalah fungsi. Tapi fungsi songsang lain syarat dia. Okey, fungsi songsang lain syarat dia, iaitu dia dikatakan fungsi songsang kalaulah hubungan dia satu dengan satu sahaja. Okey, satu dengan satu saja baru jadi fungsi songsang. Dan dia ada juga ujian dia. Kalau tadi ujian mencancang untuk fungsi. Sekarang untuk songsang pula nama dia adalah ujian garis mengufuk. Mengufuk tu melintang lah pula. Okey. So syarat dia apa? Jika garis mengufuk itu memotong suatu graf fungsi. Again, memotong. Ayat dia memotong suatu graf fungsi hanya pada satu titik. Dia potong satu titik. Maka dia adalah fungsi songsang. Tapi kalau dia potong 2-3 titik, dia bukan songsang lah. Okey, contoh dekat sini. Bila awak mencancang, garis mencancang, satu je titik. So dia adalah songsang. Tapi kalau graf ini bila awak potong dia mengufuk, dia ada 2 titik. Dia potong 2 titik. Jadi dia tidak mempunyai fungsi songsang. Tu syarat yang awak boleh cubalah, iaitu garis, nama dia ujian garis mengufuk. Okey, ayat yang betul lah memotong, tak naklah menyentuh lah apalah, memotong sebenarnya. Okey, so kita tengok contoh fungsi songsang ni. Dia ada beberapa step yang awak kena ikut tapi dia very easy. Okey, so fx sama dengan 5x tambah 2, cari songsang. Okey, jadi step yang pertama dia adalah fx sama dengan 5x tambah 2. Kita tahu yang belakang ni siapa? Yang belakang ni adalah image kita. Okey, image dia. Jadi kita katakan, kita andaikan image kita tu sebagai y. Jadi y sama dengan 5x tambah 2. Okey, tapi kita tak nak y tu sebab kita kan nak terbalik dia. Jadi kita kena cari objek tu. Okey, that's why lah awak nampak dia kumpulkan x di depan. Okey, so dia dapat x sama dengan y tolak 2 per 5. Okey, dia dapat x sama dengan y tolak 2 per 5. Okey, jadi, ni dekat sini awak kena faham. Dia kata oleh sebab X adalah F songsang Y. Kenapa dia jadi macam ni? Sebenarnya dia datang pada sini. Fx sama dengan Y. Kan kita tahu kan? Jadi F songsang Y sama dengan X. So kita kan nak cari F songsang. Kita nak cari F songsang. Sebab itulah kita cari X. Sebab tu nampak kat sini kita cari X. Jadi X adalah Y tolak 2 bahagi 5. Okey, bermakna F songsang Y adalah Y tolak 2 bahagi 5. Tapi kita tak nak F songsang Y. Kita nak F songsang X. Jadi kita ganti je tempat Y dengan X. Okey, so kita dapatlah F songsang X. X tolak 2 per 5. Okey, sambil tu sebelum cikgu tu lupa. Okey, nampak tak pecahan? Ni X tolak 2 bahagi 5. So tak ada masalah. Macam ni tak ada masalah. Tapi dia masalah apa? Masalah kalaulah dia tak kisahlah fungsi tu songsang ke, gubahan ke, apa ke. Janji dia fungsi lah jawapan akhir tu. Contohnya katalah fx sama dengan 1 per x. Macam ni. Maksudnya x dia duduk bawah. Awak tak boleh tinggal jawapan macam ni. Jangan lupa mesti letak syarat, iaitu syarat dia x. Syarat dia apa ni? X tak boleh sama dengan sifar dalam kes ini. Okey. Tapi kalaulah fx sama dengan katakanlah 1 per x tambah 1. Okey, jadi apa syarat dia? Kita tak nak bawah ni sama dengan sifar. Jadi mestilah X tak boleh sama dengan tolak 1. Sebab tolak 1 tambah 1 dapat sifar. Okey, ni syarat penting. Kalau ada X dekat bawah, awak wajib buat syarat ni. Kalau tak ada, tak apa. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, soalan yang awak pilih untuk cikgu bincangkan. Fx sama dengan 5 tolak X per 3. Cari fungsi gubahan F2. F2 maksudnya awak kena buat 2 kali F. Okey, iaitu dalam F ada F. Macam tu.
Okay, dalam F ada F. So, letak F dekat luar dulu. So, F yang pertama. Siapa F kita? Oh, 5 tolak X per 3. Okay. So, dah habis dah buat yang dalam tu. Sekarang ni F. Dalam F kita ada benda ni. Benda ni. So, semua benda ini mesti digantikan dengan tempat X. Iaitu apa? 5 tolak. Siapa X kita sekarang? X kita adalah 5 tolak X per 3. Ni tempat X kita. Bahagi 3. Okey. So, cikgu nak samakan pembawah. Sebab ini kan bahagi 1. Cikgu samakan pembawah. Cikgu akan dapat 15 tolak dalam kurungan 5 tolak X per 3 bahagi 3. Okey, cikgu nak samakan yang dalam kurungan ni pula. Okey, tak apa. Tak samakan dulu. Ni boleh dulu. 15 tolak dulu. So, dapat 10 tolak X per 3 bahagi 3. Okey, cikgu nak samakan ke atas ni. Cikgu nak samakan. So, cikgu dapat 30 tolak X bahagi 3 bahagi 3. Bahagi 3 yang bawah. So, menjadikan dia dapat 30 tolak X bahagi 3 darab 1 per 3. So, jawapan dia 30 tolak X per 9. Okey, perlu tulis syarat tak? Tak perlu sebab bawah ada 9 bukan X. Okey, ni jawapan dia lah. Okey, soalan B. Cari nilai K jika F songsang K sama dengan 3. So, F songsang. So, nak senang cari dulu F songsang. Okey, so kalau kita tulis balik, Fx kita adalah 5 tolak X per 3. Jadi, untuk cari F songsang, cikgu dah kata let Y sama dengan 5 tolak X per 3. So, nak cari F songsang bermakna nak cari X. So, jadikan X kita perkara rumus. Okay, so kita dapat X sama dengan 15 lah darab tolak 3Y. Makanya kita dapatlah F songsang X sama dengan 15 tolak 3X. Kita ganti balik kita nak Y tu. Tapi kita bukan nak F songsang X. Kita nak cari nilai K. Kalau F songsang K sama dengan 3, bermakna tempat X itu digantikan dengan 3. Okay, cikgu tulis balik. F songsang K sama dengan 3. So, F songsang K bermakna 15 tolak 3K sama dengan 3. So, tolak 3K sama dengan tolak 12. So, K sama dengan 4. Negatif 12 bagi K sama dengan 4. Okey, dah dapat. Okey, siap. Okey, ni adalah soalan gubahan. Tadi cikgu dah explain. Awak nampak tak? Awak nampak tak? Dia nak gubahan dia apa? HG. H pergi G. Gubahan dia HG. Tapi kita tahu kalau HG ni kita tak buat H dulu. Kita akan buat apa? G dulu baru kita buat H. Okey, jadi kita dah nampak dah kat sini. Oh, ini fungsi G, ini fungsi H. Okey, so soalan dia apa? Nyatakan fungsi yang memetakan X kepada P. X kepada P. Siapa? So, kita tengoklah. X kepada P adalah GX sama dengan P. X, nampak? X memetakan kepada P. So, soalan dia nyatakan fungsi. Fungsi apa? So, dia adalah fungsi G. Okay, sebab dia antara G atau H je. Okay, so sekarang dia tanya pula H songsang Q. Okay, kalau kita baca daripada sini, kita ada dua. Kita ada GX sama dengan P. Okay, yang pertama. Yang kedua, kita ada HP sama dengan Q. Okay. Bila dia nak songsang, dia terbalik. Dia macam ni kan. Ni H. So, dia songsang, dia pergi macam ni. H songsang. So, apa yang akan berlaku? H songsang Q sama dengan P. So, inilah jawapan dia. Sebab dia nak H songsang Q. So, H songsang Q adalah sama dengan P. Okey, itu saja. So, kalau ada apa-apa lagi masalah, bolehlah PM tanya cikgu. Okey? Terima kasih semua.